لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك أن الحمد لك والملك لا شريك لك. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati tuan-tuan dan puan-puan, bakal sama Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita menyambung lagi perkongsian ilmu, perbahasan tentang manasik umrah yang mudah-mudahan akan membuka minda kita lagi, agar bila kita pergi menjejakkan kaki sebagai tetamu Allah, maka akan terasalah kita kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bila kita terasa besarnya Allah dan kecilnya diri kita ini, maka disitulah lahirnya sifat-sifat kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah itu Tuhan kita dan kita hanyalah hamba-Nya. Segalanya milik Allah dan kita tak memiliki apa-apa saja. Apa yang ada di dunia ini hanyalah sementara saja. Akhirat itu kekal abadi dan bekalan yang kita akan bawa hanyalah amal dan takwa, insya-Allah. Kepada tuan-tuan dan puan-puan, kita menyambung lagi perbahasan kita. Sebagai tetamu Allah, maka sudah seharusnya, sudah sewajarnya bagi kita membuat persediaan diri kita sebelum kita menjadi tetamu Allah, sama ada kita akan pergi mengerjakan umrah ataupun kita akan pergi menjadi tetamu Allah pada musim haji. Antara persiapan kita semasa kita masih lagi berada di tanah air ini, pertama sekali ialah kita mesti mengukuhkan akidah kita. Kita mesti belajar tentang akidah, ilmu tauhid itu sebaik mungkin. Kena meyakini bahawa Allah itulah Tuhan yang satu. Tidak ada sekutu baginya, tidak ada satu pun yang menyertainya. Dia tidak beranak, tidak diperanakkan. Maka sifat-sifat Allah itu perlu dan wajib kita fahami agar kuatnya akidah kita sebagai seorang Muslim yang bersandarkan kepada iktikad dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Elakkan diri kita daripada kita mendekati atau melakukan satu-satu perbuatan yang syirik dan khurafat semasa kita berada di tanah air kita. Elakkan perkara begitu. Bahkan kalau boleh perkara-perkara yang makruh yang menjadi amalan kita itu, kita tinggalkan agar kita menjadi seorang insan yang benar-benar berserah pada Allah Subhanahu wa taala ketika kita menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tashih niat kita bahawa kita pergi untuk mengerjakan umrah ini adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Bukan kerana kita banyak duit, dah mana tempat di serata dunia ini kita dah pergi, yang tak pergi lagi Mekah Madinah, kita pun nak pergi. Ataupun kita ada niat yang lain, pergi ke Mekah Madinah mengerjakan umrah sebab macam nak pergi melancong. Kita pergi ke Mekah dan Madinah dengan tujuan yang lain pada Allah Subhanahu wa taala tanpa kita mempelajari ilmu manasik umrah. Akhirnya ketika kita berada di sana, kita akan meraba-raba dalam terang. Inilah ruginya bila kita pergi mengerjakan umrah tanpa kita membetulkan niat kita bahawa segalanya adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita pergi mengerjakan umrah di tanah air kita ini juga, maka kita hendaklah mempelajari, iaitu mempunyai ilmu dan pengetahuan yang mencukupi tentang manasik umrah. Dan juga kalau kita mengerjakan haji,
mesti memahami tentang manasik haji itu dengan sebaik mungkin. Perbetulkan tentang fardu ain kita, kena belajar fardu ain kita tentang solat jamak dan qasar. Bacaan-bacaan dalam solat perbetulkan sebelum kita menjadi tetamu Allah, agar ada spiritual tentang ibadah kita ketika kita berada di tanah haram Mekah dan Madinah. Perbetulkan fardu ain kita tentang suci, tentang air, tentang berwudu, tentang solat, bacaan dalam solat. Mudah-mudahan menambahkan lagi keyakinan kita, spiritual kita kepada ibadah kita yang kita lakukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara yang keempat, iaitu persediaan kita ialah persekitaran di sekitar Mekah dan Madinah. Kita ambil tahu di Mekah tu ada apa, di Madinah itu ada apa. Kita tidak mahu orang beranggapan bahawa bila pergi ke Madinah itu macam umrah pula di Madinah, sedangkan umrah itu di tanah haram Mekah. Kena faham, di Madinah itu ada siapa di sana? Makam Rasulullah di sana, makam sahabat di sana, ada Jabal Uhud di sana, kisah sejarah di sana. Di Madinah pula, contohnya tempat yang suci di sana, sejarah-sejarah tentang perjuangan Nabi di sana. Begitu juga dengan di Mekah. Apa ada di Mekah? Apa benda yang tersirat yang ada di Mekah itu? Kita kena tahu, kita kena belajar, kita kena mengkaji, mencari agar menambahkan keyakinan kita sebagai bakal-bakal dalam Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima, secara tidak langsung ketika di Mekah dan Madinah, kita akan bertemu dengan hamba-hamba Allah yang lain yang datang dari seluruh pelosok muka bumi ini. Kita akan bertemu dengan orang Arab, kita akan bertemu dengan orang-orang daripada Negro, orang Afrika, orang Pakistan dan sebagainya. Mereka ada budaya mereka masing-masing. Kita dengan budaya kita, tetapi kita perlu menghormati mereka kerana mereka adalah saudara sama Islam kita, ya. Wal jam'atu rahmat wal firqatul azab. Berjemaah itu satu rahmat, berpecah belah itu satu azab. Yang keenam, semasa kita masih lagi berada di Malaysia ini, maka kita jaga solat kita, pelihara solat kita, istiqamahkan diri kita untuk solat di awal waktu. Barangkali ada orang berkata solat di pertengahan waktu pun boleh, akhir waktu boleh. Tuan-tuan, solatlah di awal waktu demi kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Solat berjemaah. Yang kaum bapa yang lelaki solat berjemaah itu di mana? Di masjid dan di surau. Ya. Jika tidak berkesempatan kerana urusan yang tidak dapat dielakkan, paling kurang kita kena berjemaah bersama keluarga. Tetapi saya ingatkan, afdalnya orang lelaki itu jemaahnya ialah di masjid dan di surau itu. Kemudian kita kena muhasabah diri kita. Yang ketujuh, sentiasa muhasabah diri kita. Kita bangun di tengah malam, kita bertahajud, selepas kita solat, kita muhasabah diri kita bahawa, ya Allah, adakah kedatanganku sebagai tetamumu, aku akan mendapat umrah yang makbullah, aku akan mendapat haji yang mabrur. Muhasabah diri kita. Kita tidak ada apa-apa, segalanya milik Allah. Maka muhasabahlah diri kita sebagai jalan terbaik untuk melesai sifat kehambaan. Kita hanyalah hamba, kita tidak punya apa-apa. Segala yang ada milik Allah, syurga milik Allah, neraka milik Allah. Kita berusaha untuk menjadi hamba-hamba Allah yang beriman dan beramal soleh. Yang ke-8, sebelum kita menjadi tamu Allah, kita pergi ke Mekah dan Madinah untuk menjalankan haji atau umrah. Hendaklah kita bertaubat dan beristighfar. Sentiasa bertaubat dan beristighfar. Ya. Dengan solat-solat taubat, kita tahajud, kita witir dan sebagainya. Perbanyakkanlah amalan ini yang mudah-mudahan dengan
taubat dan istighfar kita itu, Allah terima taubat kita, Allah sayang pada kita, dan kita mendapat umrah yang makbullah. Dan kalau kita pergi mengerjakan haji, kita mendapat haji yang mabrur. Yang ke-10, semasa kita berada di sini, di Malaysia, di tanah air kita, antara amalan yang baik yang kita lakukan ialah kita banyakkanlah bersedekah. Dan kalau kita punya harta yang cukup pada nasab dan kaumnya, maka keluarkanlah zakat. Sesungguhnya zakat, sedekah itu pahalanya berlipat ganda, dan dia adalah pembersihan kepada harta-harta kita. Janganlah kita takut susah, takut miskin kerana bersedekah. Setiap apa yang kita sedekah itu, Allah akan ganti balik dengan rezeki yang kita tidak sangka. Yang ke-13, uruskan harta kita sebelum kita pergi. Segala harta yang kita akan tinggalkan ini, kita uruskan. Siapakah dia waris-waris kita yang akan bertanggungjawab terhadap harta kita? Perlulah kita ingat, kalaulah kita pergi, mungkin kita tidak kembali lagi. Maka sentiasalah kita bersedia sebelum perkara itu berlaku. Dan ini juga sunnah. Berwasiatlah tentang harta yang kita akan tinggalkan, agar harta pusaka kita itu tidak menjadi harta puaka yang akan menyebabkan keluarga porak-poranda tidak harmoni hingga bergaduh sehinggalah ke akhir hayat kerana merebutkan harta itu. Semoga apa yang saya sampaikan ini, ada 13 perkara-perkara dan ada banyak lagi. Mudah-mudahan inilah dia persiapan-persiapan kita supaya kita bersedia untuk menjadi tetamu Allah. Ingatlah bahawa kita pergi mengerjakan haji dan umrah ini adalah jihad kita, dan kita mengharapkan keampunan, keridhaan Allah, dan Allah menerima segala amal bakti kita, menerima umrah kita yang makbullah, menerima haji kita yang mabrur. Yang mudah-mudahan kita mendapat kasih sayang Allah dan dikurniakan syurga, insya-Allah. Sekian daripada saya. Kita berjumpa lagi pada perbahasan yang lain tentang umrah. Mudah-mudahan sedikit sebanyak perkongsian ini, tuan-tuan dan puan-puan, akan dapat memberi satu kekuatan pada rohani dan jasmani bahawa kitalah bakal-bakal tetamu Allah yang akan menjejakkan kaki ke Baitullah, yang akan berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.